Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita malam dimulakan mengenai perkembangan hari kedua persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19. Dun Sarawak hari ini telah meluluskan rang undang-undang RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan Nombor 2 2022 yang antaranya bertujuan mengelakkan perihal lompat parti dalam kalangan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Negeri ini. Ia selepas bacaan kali ketiga oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali pada Selasa. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiya Awang Nasar memaklumkan kelulusan RUU itu setelah ia dibahas sejumlah 3 adun dari blok kerajaan dan juga pembangkang. Terdahulu dalam bacaan kedua, Datuk Sharifah Hasidah memberitahu pindaan ini dilakukan untuk memastikan Perlembagaan Sarawak mempunyai peruntukan serupa atau kesan sama yang konsisten seperti yang diperuntukkan di bawah Perkara 71/4 Perlembagaan Persekutuan. Katanya ini tercapai dengan menambah masuk perkara baharu iaitu Perkara 16B serta memotong klausa sedia ada iaitu klausa kurungan 6 dan kurungan 7 dari Perkara 17 Perlembagaan Negeri Sarawak. Menurut beliau, menerusi pindaan ini, seorang adun akan dilucutkan keahlian serta kerusinya sekiranya dia meletakkan jawatan secara sukarela dalam parti politik yang dianggotai semasa menduduki kerusi tersebut. The same also applies to an independent candidate who, having been elected to the Legislative Assembly as an independent candidate, subsequently joins a political party. Then he would cease to be a member of the Legislative Assembly or ADUN. Datuk Hasidah menegaskan pindaan tersebut turut menyediakan peruntukan di mana keahlian seseorang adun tidak akan terjejas. Jelasnya, ini termasuk pembubaran atau pembatalan pendaftaran parti politiknya, peletakan jawatannya sebagai ahli parti politik selepas dilantik sebagai Speaker Dun Sarawak dan juga penyingkirannya daripada parti politik yang dianggotainya. Sementara itu, beliau memberitahu bahagian kedua kepada pindaan RUU ini bertujuan meminda Perkara 33 Perlembagaan Negeri Sarawak. This is to enable this August House to pass a resolution or any future resolution which will allow for the withdrawal of money from the State Consolidated Fund in a manner provided by or consistent with both the state and federal laws. Sementara itu, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg semasa membentangkan RUU Belanjawan Sarawak 2023 pada Isnin memberitahu Sarawak terus komited untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan alam sekitar dalam Belanjawan Sarawak 2023. Bagi tujuan itu, katanya sebanyak RM2.3 juta akan diperuntukkan untuk kesinambungan Program Pemulihan Landscape Hutan FLR bagi tahun 2023. The Forest Landscape Restoration FLR program plays a major role in Sarawak environmental sustainability goal. It aims to restore ecological integrity and improve the productivity and economic value of degraded forest landscape through programs such as replanting of trees. A sum of RM19 million was approved under the 12 Malaysia Plan to implement this project, with 35 million trees targeted to be planted within the next 3 years. In 2023, RM2.3 million will be budgeted for the continuation of this initiative. As of August 22, more than 14.45 million trees have been planted. Tambah beliau, sejumlah RM6.5 juta juga akan diperuntukkan untuk pemeliharaan dan pelindungan hidupan liar dan kawasan pelindungan sepenuhnya TPA di negeri ini dan RM3 juta diperuntukkan untuk menjalankan kajian menyeluruh mengenai dasar perubahan iklim Sarawak dan rangka tindakan masyarakat rendah karbon di bandar dan pekan di Sarawak serta penggubalan dasar
dan Pelan Tindakan Ekonomi Hijau Sarawak. Dalam hal itu, katanya Belanjawan Sarawak 2023 turut memberi penekanan kepada membangunkan ekonomi hidrogen di Sarawak dengan sasaran untuk menjadi peneraju dalam ekonomi hidrogen di Malaysia sekaligus merancang untuk memulakan pengeluaran komersial berskala besar dan ekspor hidrogen menjelang tahun 2027. Di samping itu, ujarnya Sarawak kini sedang memulakan usaha mempertingkatkan sistem pengangkutan awam melalui pembangunan Automated Rapid Transit ART yang akan disepadukan dengan penyelesaian digital untuk mencipta pengalaman lancar menggunakan sel bahan api hidrogen. Dalam hal itu, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin menyifatkan Belanjawan Sarawak 2023 yang dibentangkan oleh Premier Sarawak sebagai belanjawan yang holistik. Menurut beliau, belanjawan itu merangkumi semua sektor dan ia juga merupakan belanjawan yang berasaskan pembangunan. Adun Senadin itu menambah belanjawan tersebut bukan sahaja dilihat sebagai belanjawan untuk tahun hadapan, malah untuk generasi akan datang. I think this is one of the best budget that covers all sectors, and is also a very development also based budget, and a budget that also looks into various aspects of Sarawak kids, including welfare. I think there are a lot of various welfare assistance also to be given, and of course in terms of talent development, in terms of our enhancing our digital infrastructures. So it's a very budget that is preparing Sarawak to move towards modern Sarawak, moving into a modern economy, on a digital economy and also on hydrogen economy. Masih dengan laporan persidangan DUN. Kerajaan Sarawak menerusi pasukan petugas khas PPK yang ditubuhkan dengan kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara komited untuk menangani isu penduduk negeri ini yang tidak mempunyai taraf kewarganegaraan dan dokumen pengenalan diri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu PPK yang ditubuhkan pada 11 April 2022 kini sedang mengumpul data dan maklumat terperinci untuk mengenal pasti penduduk Sarawak yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri sebelum mereka turun padang untuk operasi pendaftaran. Selepas mendapat maklumat daripada pejabat-pejabat daerah di Sarawak, tindakan PPK seterusnya ialah untuk memberi taklimat. Sebenarnya ini telah kita jalankan. Taklimat telah diberikan kepada semua pegawai daerah, ketua masyarakat dan ketua kaum untuk membuat survei bagi mendapat maklumat tentang komuniti yang berkaitan di kawasan mereka. Proses selanjutnya adalah untuk membuat dokumentasi, tapisan dan juga penilaian untuk diangkat kepada Kementerian Dalam Negeri bagi pertimbangan sewajarnya. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan adun macan Ellen Saidan Gramong dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Selasa. Ujar beliau, kementeriannya juga telah menganjurkan pelbagai program kesedaran dan advokasi tentang isu dokumen pengenalan diri di Sarawak dengan sebanyak 71 siri program telah dilaksanakan dalam kalangan komuniti rentan khususnya di kawasan yang bersempadan dengan negara jiran sejak tahun 2017. Beliau turut mengingatkan golongan ibu bapa tentang tanggungjawab mereka mendaftarkan kelahiran anak-anak di bawah Seksyen 10 Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1951 Sarawak Chapter. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi 1 Datuk Liwan Lagang berkata, sebanyak 5 projek menara telekomunikasi akan dan telah dilaksanakan di bawah projek Sarawak Multimedia Authority Rural Telecommunication Smart Fasa 1 dan 2 di DUN Simunjan.
Katanya sebuah menara telah beroperasi di Kampung Senangeh, manakala 3 buah menara dalam proses pembinaan dan 1 menara di bawah projek Smart Fasa 2 dijangka siap pada suku tahun keempat tahun 2023. Untuk kawasan Dun Semunjan, menerusi projek Sarawak Multimedia Authority Rural Telecommunication Smart Pasar 1 di bawah program Sarawak Linking Urban, Rural and Nation Saluran, sebuah menara telah beroperasi di Kampung Senangeh, manakala 2 buah menara di Kampung Tanjung Pisang dan Kampung Selingking akan beroperasi pada penghujung tahun ini. Baki sebuah lagi menara akan beroperasi pada suku pertama tahun 2023. Terdapat sebuah lagi menara telekomunikasi baru di bawah projek Smart Pasar 2 di Kampung Temyang yang akan beroperasi pada suku keempat tahun 2023. Semasa menjawab soalan Adun Semunjan Auladris, Datuk Liwan menambah terdapat 4 menara sedia ada yang menyediakan perkhidmatan jalur lebar menerusi inisiatif Sarawak Rural Broadband Network MySRBN. Katanya 3 lokasi sudah beroperasi, manakala Kampung Rangawan, Kampung Hijrah, Tanjung Harapan dan Pekan Semunjan akan beroperasi pada penghujung tahun 2022. Bercakap mengenai inisiatif Kerajaan Persekutuan dalam menambah baik kualiti dan telekomunikasi di kawasan tersebut, beliau berkata sebanyak 22 buah stesen pemancar akan dinaik taraf dan sebanyak 680 luasan liputan rangkaian gantian optik disediakan. Kerajaan Persekutuan telah merancang beberapa inisiatif untuk menambah baik kualiti dan liputan telekomunikasi di kawasan Dun Semunjan seperti berikut. Menaik taraf 22 buah stesen pemancar daripada perkhidmatan 3G ke 4G. 20 buah stesen pemancar telah siap dan 2 buah stesen pemancar lagi sedang dalam proses pelaksanaan yang dijangka siap pada penghujung tahun ini. Peluasan liputan rangkaian gantian optik melalui 680 buah premis, iaitu 228 buah premis telah disediakan dengan akses perkhidmatan jalur lebar talian tetap dan 452 buah premis masih dalam pelaksanaan dan dijangka siap pada penghujung tahun ini. Terima kasih. Paparan seterusnya mengenai Kerajaan Sarawak akan memberikan kelulusan selama 5 tahun sekaligus kepada pemohon PAS pengajian bagi ekspatriat tanpa perlu membuat pembaharuan setiap tahun. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala, berkata kelulusan hanya akan diberikan kepada golongan profesional dan pakar dalam bidang digital saintis dan pakar teknikal yang bekerja dalam sektor industri tenaga dan sektor digital di Sarawak. Pemohon mestilah memiliki kepakaran serta mempunyai kelayakan akademik yang diiktiraf. Kedua, pengalaman kerja dalam bidang berkaitan. Ketiga, mempunyai kontrak kerja tidak kurang daripada 5 tahun. Dan keempat, gaji asas tidak kurang daripada RM3,000. Permohonan untuk menggaji golongan tersebut hendaklah dikemukakan kepada pejabat Immigration Malaysia Sarawak yang terdekat untuk diproses dan seterusnya dibentang dalam jawatan kuasa lokalisasi bagi pertimbangan dan keputusan. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Adun Bak Kelalan Barubian dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Selasa.
Tambah beliau, cadangan ini telah dilaksanakan melalui pertimbangan jawatankuasa, lokalisasi dan permohonan akan dipertimbangkan mengikut kriteria yang ditetapkan. Menjawab soalan tambahan mengenai sektor strategik yang telah dilaksanakan oleh Premier Sarawak berkaitan sistem digital, Datuk Gerawat berkata sektor strategik tersebut adalah digital sektor dan industri tenaga. Seterusnya, penduduk di daerah Lingga iaitu di Banting dalam Dun Bukit Begunan bakal menikmati bekalan air bersih menerusi projek Bekalan Air Alternatif Sarawak (SAWAS). Menurut Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, projek berkenaan kini dalam peringkat pelaksanaan dengan kemajuan fizikal sebanyak 10% dan dijangka siap pada awal tahun 2024. Jelasnya, kawasan Maludam dan Triso sudah dibekalkan dengan air terawat yang berterusan dari loji rawatan air Maludam. Bagi mengatasi masalah bekalan dan tekanan air yang rendah di kawasan Maludam dan Triso, satu projek jangka masa pendek yang disebut sebagai Proposed Performance-Based Contract for Short-Term Solution for Acute Water Supply Shortage for Maludam Water Treatment Plant for Betong Division telah pun dilaksanakan oleh pihak Kerajaan Sarawak. Nilai projek tersebut iaitu projek untuk Short-Term Shortage for Acute Water Supply untuk Maludam Treatment Water Plant ini ialah berjumlah 10.25 juta ringgit. Kapasiti loji ini ialah sebanyak 4.5 juta liter sehari dan projek ini dijangkakan memberi manfaat kepada projek ini dijangkakan memberi manfaat kepada 1,174 isi rumah di kawasan Maludam dan Triso. Terima kasih. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Adun Lingga Dayang Nerazah Awang Sohor dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Selasa. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Datuk Dr. Malcolm Musim Lamu mendedahkan sebanyak 64.8% daripada perusahaan kecil dan sederhana PKS termasuk usahawan mikro, peniaga kecil dan penjajah telah kehilangan pendapatan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Katanya ini disokong oleh penemuan serupa oleh Jabatan Perangkaan DOSM yang melaporkan 67.8% daripada semua perniagaan di Malaysia termasuk PKS tidak mencatatkan pendapatan dalam tempoh yang sama. Suruhanjaya Serikat Malaysia SSM has also reported 3,641 companies in Sarawak have wound up, i.e. by court or voluntary winding up petition for the period between 2020 to 2022. Subsequently, in order to mitigate the impact of COVID-19 pandemic, the federal government has provided various assistance under Prihatin, Penjana, Permai, Permekasa and Pemulih packages, whereas Sarawak government has also implemented Bantuan Khas Sarawak Kusayang packages totaling RM 6.7 billion, which includes financial and non-financial assistance for the rakyat, including SME. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Adun Daro Safi'i Ahmad dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Selasa. Dalam pada itu, beliau menyatakan sejak 2020 hingga kini, kementeriannya telah membantu lebih 10,500 usahawan dengan jumlah nilai bantuan sebanyak 187.59 juta ringgit melalui pelbagai program seperti tertera. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.